Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah Baitu pada malam ini bertajuk Leluhur, karya Fira Syazik Firas. Yura, aku tengok kau sejak dua menjak ni macam lain macam je. Kenapa ha? Ada masalah, ceritalah dengan aku. Firas menyoal Yura, sahabat baiknya. Tak ada apalah. Cuma aku tak cukup tidur je. Jangan risaulah. Jawapan selamat dari Yura mengelak untuk disoal jawab oleh Firas. Sememangnya dia amat arif akan sifat ingin tahu yang kuat pada sahabatnya itu. Selagi tidak puas hati, selagi itu maklumat akan dicarinya. Alah Yura, dengan aku takkan kau nak mengelak pula. Kau ada problem kan? Sekilas ikan di air, aku dah tahu jantan atau tulen ke atau sajat. Dalam gurauan, Firas menyoal. Air muka Yura berubah. Seakan terngiang pesanan yang acap kali didengar tanpa mengerti maksud dan bahasa. Suara tanpa jasad itu sedikit sebanyak telah mengganggu rutin kehidupannya. Yura ingin mendiamkan saja, tapi naluri ingin tahunya meronta-ronta. Malam itu, seperti biasa, Yura masuk tidur selepas pukul 10. Semasa mindanya telah separuh sedar, dia seakan tersentak apabila terasa ada tangan sejuk yang menyentuh dahinya. Yura bingkas bangun. Sesungguhnya, dia tidak bermimpi. Dicubit lengannya terasa sakit. Ya, dia tidak bermimpi. Berdiri di hadapannya kini seorang wanita berpakaian sepersalinan lengkap adat istiadat Jawa dari kepala hinggalah ke hujung kaki. Pakaian yang indah berwarna hijau itu amat indah dipandang. Wanita jelita itu hanya tersenyum dan menatapnya lama sebelum berkata, "Sampian leluhur kulo, kulo tepang membet keluhuripun kulo. Ajeng kulo jagi leluhuripun kulo." Yang bermaksud, kau keturunanku, ku kenal bau keturunanku, akan ku jaga keturunanku. Wanita cantik itu melangkah setapak demi setapak ke hadapan, lalu hilang dari pandangan. Bauan seakan setanggi kuat menusuk hidung. Yura yang terkejut dengan semua yang berlaku
berlari keluar dari kamar bilik ibunya dan ayahnya diketuk kuat-kuat. "Ibu, Abah, buka pintu. Abah, buka pintu." Dadanya masih berdebar kuat. Kamu dah kenapa ni, Yura? Macam kena kejar hantu je ni. Buang terbiat ke ketuk pintu bilik macam nak roboh ni? Nasib baik abah kamu tak terjaga. Kalau tak, bising orang tua tu. Ibu Yura sedikit jengkel sebaik membuka pintu bilik. Yura menarik tangan ibunya ke ruang tamu. Ibu, duduk dulu, Bu. Nanti Yura ceritakan. Yura menceritakan apa yang dialaminya sebentar tadi. Dia juga memberitahu ibunya perihal yang mengganggu fikirannya sejak kebelakangan ini. Ibunya hanya mendengar setiap yang diceritakan anak gadisnya itu. "Yura, bahasa yang kamu dengar tu adalah bahasa Jawa kuno jika tak silap ibu. Sememangnya moyang ibu berasal dari tanah Jawa. Salah silah keturunan kita adalah dari Majapahit. Mungkin yang datang tu adalah penjaga keturunan kita yang baru menghidu keberadaan kamu. Jangan takut, bertenanglah. Perkuatkan dirimu dengan beribadah kepadanya. Perbanyakkan membaca Al-Quran dan banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala." Ibu menasihati dengan tenang. Yura menjalani rutin hariannya seperti biasa. Hinggalah seminggu selepas itu, Firas mengajak Yura bermalam di rumahnya. Memandangkan ibu dan bapa Yura keluar daerah dan adik-beradiknya pula tinggal di asrama penuh. Yura sememangnya selalu bermalam di rumah Firas kebelakangan ni. Keakraban mereka amat kuat bagaikan isi dan kuku. Firas seakan dapat menghidu kelainan pada sahabatnya itu. Dari matanya, seolah Yura ada sesuatu. Dia dapat melihat itu, tapi dia tidak tahu asal usulnya. Mungkin malam ini semuanya akan tersingkap. Firas sengaja membuka muzik yang berunsurkan Jawa di telefon pintarnya. Muzik Jawa beralun syahdu di telinga. Yura hanya memandang sepintas lalu pada Firas. Dadanya tiba-tiba berdebar. Peluh dingin memercik di dahinya yang mulus. Tidak semena-mena, Yura bangun dan mulai menari mengikut alunan muzik. Lemah gemalai gerakannya seolah seorang penari diraja Jawa. Firas hanya memerhati tingkah Yura. Dari matanya terlihat seorang wanita cantik yang berpakaian sepersalinan Jawa berwarna hijau. "Sinten sampian?" Firas memulakan bicara, yang bermaksud, "Siapa kamu?" "Kulo mbah moyang leluhuripun." Maksudnya, aku nenek moyang keturunannya. "Keging punapa sampian meriki? Punapa mahunipun sampian?" Maksudnya, mengapa kamu kemari? Apa mahumu? "Kulo namung dungi kangen melindungi leluhuripun kulo." Maksudnya, aku hanya hadir untuk melindung leluhurku. "Sampun cekap piyambaki kepun dipujangi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mbonten betahabaken ingkang sanes." Maksudnya, sudah cukup dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu yang lain. "Piyambakipun leluhur ketujuhipun kulo leluhur ikang akhir." Dia keturunan ketujuhku, keturunanku yang akhir.
bilih kados puniku kengin pun apa, piyambaki pun diganggu. Jika begitu, mengapa dia diganggu? Kulo bonten nganggu nangin, ngijangi piyambaki pun leluhuri pun kulo, masakan kulo ajeng mengganggu leluhuri pun kulo piyambak. Maksudnya, aku tidak mengganggu, tapi menjaga. Dia keturunanku, masakan aku mahu mengganggu keturunanku sendiri? Nggih, pun bilih leres sempian leluhurmu ikang, salares saking pun diasalipun sempian. Baiklah, jika kau keturunannya yang sebenar, dari mana asalmu? Ing warsa siji loro songo papat persaksikan redi buta sampun temeterai perjanjian antawis Raden Wijaya dan Arya Wiraraja Lambeting membentuk kerajaan Majapahit. Kasebat di dalam perjanjian bilih piyambaki pun sedaya ngeken di Pulau Jawi mila ajeng membahagi telatah dados kalih. Piyambak-piyambak angsal setunggal bahagian. Saring wekdal piyambakipun sedaya persatu mila berdirilah Majapahit ikang dipun pengangin dengin hayam wuruk. Sesampunipun hayam wuruk mangkat mila Majapahit leres-leres dados kalih bahagian, yaitu bahagian kilen Majapahit kedaton kulon dipusukaken kali putri lan permaisuri Kusuma Wardani lan bahagian wetan Majapahit kedaton wetan kalebre Wirah Bumi. Sedayaning kebak penggolakan rah lan iluh wiwitan saking lare Brawijaya fi ingkang nyiket Islam lan dirikaken Kesultanan Demak. Majapahit kedatun kele bibrah diserang Demak. Di bekas telatah kerajaan puniku muncul Sultan Agung dados penguas kerajaan Mataram. Ing warsa siji papat 04 ngantos siji papat 06 kedatos perang ingkang beransur-ansur, yaitu perang pregrek antawis Wikramawardhana lan Prewirabumi. Perang petami dimenangi dening Prewirabumi, nanging perang ingkrang selajanipun dimenangi dening pihak lawan. Prewirabumi pejalan sirai pun dipancung dan ditanam di desa Lung. Woteng inggil punikulah dipumbangun candi Grisabera. Wonteng ngadap candi puniki sampun dados kubur ing pejuang-pejuang ingkang pejah. Puniku leluhur asal usulipun kula sampun kuceritain sedaya di dateng sampian, yang membawa maksud pada tahun 1294 bersaksikan Gunung Buta telah terjadi perjanjian antara Raden Wijaya dan Arya Wiraja dalam membentuk kerajaan Majapahit. Tersebut di dalam perjanjian, jika mereka memerintah di Pulau Jawa kelak, maka akan membahagi kerajaan dan wilayah menjadi dua bahagian. Masing-masing akan mendapat satu bahagian. Seiring waktu setelah keduanya bersatu, maka berdirilah Majapahit yang di masa itu dipimpin oleh Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk mangkat, maka Majapahit benar-benar menjadi dua bahagian, yaitu bahagian barat Majapahit kedaton Kulon diberikan kepada putri dan permaisuri Kusuma Wardani, dan bahagian timur Majapahit kedaton timur diberi kepada Brewirah Bumi. Semuanya penuh dengan pergolakan darah juga air mata.
bermula dari anak Brawijaya V yang memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Demak. Majapahit Kedaton Barat hancur diserang Demak. Di berkas wilayah kerajaan itu muncul Sultan Agung menjadi penguasa kerajaan Mataram. Pada tahun 1404 hingga 1406 telah terjadi perang yang beransur-ansur, iaitu Perang Pragreg antara Wirakamawardhana dan Bre Wirabumi. Perang pertama dimenangi oleh Bre Wirabumi, tapi perang yang seterusnya dimenangi oleh pihak lawan. Bre Wirabumi kalah, lalu kepalanya dipancung dan ditanam di desa Long. Di atas itulah telah dibangunkan Candi Grisapira. Di bawah candi ini masih terkubur mayat-mayat pejuang yang tewas. Itulah kejadian asal usulku. Telah kuceritakan semuanya padamu. Punapa agama nu pun sampian? Maksudnya, apa agamamu? Kulo ugi beragama Islam. Kado sampian ugi moyangipun kulo hayam wuru. Maksudnya, aku juga beragama Islam sepertimu juga, seperti moyangku hayam wuru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Tidak semena-mena wanita itu mengucap 2 kalimah syahadah membuktikan keislamannya. Kulo ugi ngertos kewatenan sampian. Sampian ugi sanes calang-calang makhluk ingkang dicipta Allah. Maksudnya, aku juga tahu keberadaanmu. Kau juga bukan calang-calang makhluk yang dicipta Allah. Wanita cantik itu menyatakan yang dia tahu siapa Firas yang sebenarnya. Pada Allah sesama makhluk itu adalah sama. Yang membezakan kita adalah amalan. Balas Firas pada wanita itu. Yura masih meliuk-liuk mengikut muzik Jawa yang masih berkumandang. Pada pandangan mata kasar, Yura lah yang menceritakan asal-usul susur galur keturunannya. Tapi pada Firas, dia sedang berdialog dengan pendamping atau penjaga Yura. Kulo anjang sentiasa mengiringi pun, bilih piyambaki pun sentiasa gegaing kengkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setunggal pusanipun kulo ing sempayan ugi leluhuri kulo. Sampian berdua sentiasa ajeng diburu dening piyambakipun sedaya ingkang kajeng kemasyuran. Sampian berdua ajeng diburu sanadyan namung katun balung temulang. Sentiasalah rumiang kain Allah lebet kegesangan. Insya Allah jalamu ajeng wilujeng. Maksudnya, aku akan sentiasa mendampingimu jika dia sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu pesanku padamu, juga leluhurku. Kamu berdua akan sentiasa diburu oleh mereka yang inginkan kemasyuran. Kamu berdua akan diburu walaupun hanya tinggal tulang temulang. Sentiasalah dahulukan Allah dalam kehidupan. Insya Allah jalanmu akan selamat. Selepas memberi pesan, wanita cantik itu gaib dari pandangan. Serta-merta bau setanggi yang wangi semerbak memenuhi ruang. Yura juga serta-merta rebah.
Mujur Firas sempat menyambut tubuhnya. Selepas disapu wajahnya dengan air, Yura mulai sedar. Dia terpinga-pinga, cuba mengingati semula semua yang berlaku. Firas, siapa perempuan cantik tadi? Dialah yang selalu mengikuti ke mana aku pergi sejak 2 menjak ni. Itulah penjaga keturunan kau sejak dulu. Firas memberitahu dan menceritakan semuanya tentang salah silah keturunan Yura. Ibu ada beritahu aku pasal tu, tapi tak detail macam yang kau cerita ni. Sebenarnya aku sedar je masa dia masuk tadi, dan aku dengar dan tahu semuanya. Cuma aku tak dapat bersuara dan bergerak. Sememangnya Yura seakan separuh sedar dan dapat mendengar semua dialog Firas dan wanita cantik tu. Firas, aku juga tahu siapa kau sebenarnya. Kenyataan Yura itu amat mengejutkan Firas. Apa yang kau tahu tentang aku? Siapa aku? Aku Firas lah, sahabat baik kau. Firas cuba berdalih. Minta ampun Tuan Puteri Askar Wajdi, hamba minta pengampunan. Sambil menjunjung juli, Yura ketawa geli hati. Puas hati dia. Bukan Firas saja tahu siapa dia dan leluhurnya, tapi dia juga tahu siapa Firas sebenarnya. Tapi rahsia tetap rahsia. Sentiasa akan dijaga rapi hingga azali. Persahabatan yang terjalin melebihi segalanya. Baitu akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih mengujakan. Nantikan Baitu. Sekian daripada Fira Syazik Firas. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No war.